Anak muda tanya. Apa beza antara Bible dengan Injil bang? Kitab orang Kristian apa dia? Bible. Habis Injil tu apa dia? Nama lain. Ramai orang Melayu salah faham. Ingatkan Injil itu Bible. Injil bukan Bible. Hari ini saya bawa Bible. Ni bersama saya Bible. Kat rumah saya ada Bible dalam bahasa Arab, saya ada Bible dalam bahasa Inggeris, saya ada Bible dalam bahasa Melayu, saya ada dulu masa saya mengajar kat UIA, saya ada Bible dalam bahasa Greek. Saya boleh baca Bible dalam bahasa Greek. Dan ramai orang Melayu ingat Injil itu Bible. Injil bukan Bible. Okey tuan, boleh saya pakai whiteboard hari ni sekarang. Apa itu Bible? Ya, apa itu Bible? Okey. Kita selama ini belajar Taurat, Injil, Zabur. Di mana kita boleh dapatkan Taurat tu? Mana bang kita boleh dapat Taurat? Kita duk belajar Taurat, Injil, Zabur. Kat mana kita boleh dapatkan Taurat? Okey. Hari ini saya tunjukkan sikit apa itu. Okey, wayar-wayar supaya tak sangkut. Okey. Yang kita dah sebut Taurat, Injil, Zabur ada dalam Bible. Ya, dalam Bible ni ada Taurat, dalam Bible ini ada Injil, dan Bible ini ada Zabur. Kita kadang nampak Bible ni takut macam nampak hantu. Tuan-tuan, ramai orang masuk Islam sebab baca Bible. Berapa ramai orang Kristian yang mendalami Bible, akhirnya mereka dapat hidayah masuk Islam. Okey, saya jelaskan dulu apa itu Bible. Apa itu Bible ya? Okey. Bible terbagi pada dua. Yang pertama namakan Old Testament ataupun ni singkatan ya, Old Testament, Old Test. Okey. Simbol saya akan guna OT ni Old Testament. Yang kedua New Testament ataupun dipanggil perjanjian baru. Ni perjanjian lama, perjanjian baru. New Testament, perjanjian baru. Okey. Kemudian Old Testament pula terbagi pada 3 kitab yang besar. Yang pertama dipanggil Torah. Yang kita duk sebut Taurat, inilah Torah. Okey. Yang kedua, kadang panggil Torah ataupun biasa yang perkataan yang orang panggil Taurat. Torah ataupun Taurat. Yang kedua, Nabi'in. Yang ketiga, Kutubin. Okey. Kutubin, apakah ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Al-Hikmah. Dan juga Nabi'im Al-Kitab. Wa yu'allimul kitab wal hikmata wat Taurat. Kami ajarkan Nabi Isa Al-Kitab, Al-Hikmah dan Taurat. Dan Taurat pula ada 5 buku yang besar. Taurat ada 5 buku yang besar. InsyaAllah kalau ada kesempatan, tuan-tuan akan nampak apa nama buku-buku ni. Yang pertama dipanggil Genesis. Genesis ataupun Kejadian. Yang kedua, Exodus. Keluaran. Yang ketiga, Leviticus. Imamat. Yang keempat, Numbers. Yang kelima, Deuteronomy. Yang kita duk sebut Zabur ni, Zabur nama lain ialah Mazmur. Ataupun dalam bahasa Inggeris panggil Psalm. Psalm ada di sini dalam Kutubin. Dalam Nabi'im ni banyak kitab-kitab. Kitab Hagai, kitab Nabi Al-Zaki, kitab Nabi Zakaria ada di sini. Kutubin, The Song of Solomon. Kemudian Psalm ataupun Zabur.
dia agak funny sikit, ditulis tapi tak disebut, ya. Sebutannya Sam. P tak disebut, L tak disebut. Macam oil palm lah. Kita kata oil plum, kan? So, ni Sam. Jadi yang kita dah sebut Taurat ni dia tuan-tuan, 5 buku ni. Genesis, Kejadian, Exodus, Keluaran, Leviticus, Imamat, Numbers, Bilangan, Deuteronomi, Ulangan. Kemudian Sam ada di sini. Dan orang Yahudi tidak menerima nama ini sebagai Old Testament. Sebab dia kata, if we accept the term Old Testament, we should accept the existence of New Testament. Kalau kita terima penjenamaan Old Testament yang diberikan oleh orang Kristian, kami kena terima kewujudan New Testament. Jadi orang Yahudi, ini kitab orang Yahudi, yang juga dianggap oleh orang Kristian sebagai kitab suci mereka. Tetapi, orang Yahudi panggil kitab mereka, singkatan dari sini, T-A-N-A-K-H, Tanakh. T-A-N-A-K-H. T-A adalah Taurat, N-A Nabiim, K-H adalah Kutubim. Okay? Baik. New Testament. Apa pula New Testament? Jadi kalau tuan-tuan tengok Bible secara keseluruhan ni, sebahagian besar Bible adalah Old Testament. Ini tuan-tuan. Lebih 3/4 ataupun kita katakan 3/4 Bible adalah Old Testament. Ini kalau tuan tengok ni, ni Old Testament, yang ni New Testament. Okey, New Testament pula terdiri pada beberapa buku. Yang pertama dipanggil Gospel. Yang kita duk kata Injil inilah dia Gospel. Okey? Dan pada tahun 325 Masihi, di satu tempat yang bernama Nisia, berlakunya konferensi yang pertama dalam sejarah agama Kristian, di mana kelompok yang mewakili kelompok Unitarian ataupun Tauhid yang dipimpin oleh kumpulan Arianism dan kelompok Trinity yang dipimpin oleh Athanasius ataupun Athanasius. Mereka berkumpul di Nisia pada tahun 325 Masihi untuk membincangkan apakah akidah official bagi agama Kristian. Tetapi konferensi ini bukan dipimpin oleh orang Kristian. Konsel ini yang menjadi host ialah Konstantin sebagai pemimpin kerajaan Rom ketika itu. Dan Konstantin beriman dengan agama paganism yang percaya pada konsep Trinity. The Father is God, the Son is God, the Mother is God. So dia yang menjadi host. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita bergaduh sama-sama orang Islam kat Malaysia, kemudian Sami Belu buat conference muktamar Islam, yang jadi host Sami Belu. Boleh terima akal tak? Kita nak mencari agama yang benar ni, kita nak mencari akidah Islam yang benar. Sama ada Sami Belu yang jadi host ataupun orang bukan Islam yang lain. So ini yang berlaku, muktamar Kristian, tetapi yang menjadi host dia adalah Konstantin. Nak tentukan akidah mana yang betul. Daripada ini seramai 376 bishop seluruh dunia datang ke situ berbincang menentukan apakah akidah Trinity ataupun akidah Tauhid yang menjadi pegangan orang Kristian. Majority of the participant agree that akidah Tauhid lah akidah yang ada dalam Bible. Dan Michael Cervantes, dia mati dibunuh sebab akidah Tauhid yang dipegang. Ya. Dia menyatakan bahawa I have read the Bible from cover to cover, but I never find the Trinity in the Holy Bible. Aku dah baca Bible kulit ke kulit dan aku tak pernah jumpa pun perkataan Trinity dalam Bible. Pengikut dia Borgia, seorang Michael Cervantes daripada Itali, Michael Cervantes daripada Perancis, Borgia daripada Itali. Borgia hidup pada kurun ke-17.
Michael Cervantes hidup pada kurun ke-16. Borgia menyatakan bahawa satu benda yang strange, yang pelik. The word Trinity is not being mentioned in the Holy Bible. Perkataan Trinity tidak disebutkan langsung dalam Bible. Macam mana dia boleh menjadi akidah rasmi bagi orang Kristian? Berpunca pada tahun inilah. Daripada 376 bishop yang datang, mereka menolak, majoriti menolak akidah Trinity. Tetapi Konstantin yang menjadi pemimpin kerajaan Rom ketika itu nak orang Kristian yang berada di bawah pemerintahannya berpegang pada akidah yang selari dengan akidah kerajaan. Sebab itulah Muktamar Nisya ini, Nisya sekarang tempat bernama Izmir di Turki. So bermula pada insiden ini, akidah Trinity menjadi akidah official bagi orang Kristian. Dan pada masa ini juga bishop-bishop ni membawa 70 Injil. Tetapi dalam muktamar ini hanya diterima 4 Injil saja. Iaitu yang pertama Matthew, Mark, 3 Luke, yang 4 John. So ini 4 Injil yang ada dalam Bible yang ada sekarang ditulis ini 4 Injil. Dan kalau tuan-tuan tengok Gospel hanya sikit aja. Gospel ataupun Injil sedikit saja dalam Bible. Lebih kurang ni je tuan-tuan. Yang disebutkan Injil ni je. 4 Injil. Dan 4 Injil ni, Matthew, Mark, Luke and John, bukan sama dengan Quran, surah Ibrahim, surah Yunus, surah Maryam, tak. This one is Gospel as written by Matthew. Gospel yang ditulis oleh Mark. Gospel yang ditulis oleh Luke. Gospel yang ditulis oleh John. Seperti mana mudah kita nak faham kitab hadis tulisan Bukhari, kitab hadis tulisan Muslim dan sebagainya. So ini bukan nama surah, ini adalah nama penulis. Okey, ini adalah nama penulis. Okey. Kemudian ini yang diturunkan pada Nabi Isa AS, Gospel. Saya yakin ada dalam minda tuan-tuan soalan. Apakah kitab-kitab yang diturunkan pada para anbiya itu yang asli masih ada? Itu Al-Quran dah jelaskan. Bahkan dalam Jeremiah, dalam Bible pun jelaskan. How could you claim that you are the wise man? Bagaimana kamu mendakwa kamu orang yang bijaksana, sedangkan kamu mengubah-ubah kitab kamu? Ada termaktub dalam Bible, tuan-tuan. Dalam Jeremiah ni buku yang dalam Nabi Im. Jeremiah chapter 8 ayat yang ke-8. Okey. Kemudian dalam New Testament, buku yang kedua panggil Acts. A-C-T-S. Hari ini saya akan bincangkan panjang tentang Acts. Acts ini tulisan Saint Paul. Siapa dia Saint Paul saya akan jelaskan kemudian. So, yang kita faham, kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan sampai sini saja. Sampai sini ke atas. Ini kitab wahyu. Manakala Acts dan ke bawah, yang ketiga, tulisan Saint Paul. Kemudian yang keempat, kitab Revelation. Ini tulisan pengikut Nabi Isa AS. So, secara generalnya, inilah yang dimakan Bible. Old Testament, New Testament. Terbagi pada dua. Old Testament dengan New Testament. Kemudian Old Testament ada 3, Taurat, Nabi Im dan Kutubim. Manakala New Testament ada Gospel, ada Acts, ada tulisan Saint Paul. Kemudian Revelation. Saya berhenti setakat ni dulu. Ada apa nak tanya tak? Tuan. Injil yang? Okey, Injil yang 70. Daripada 70 Injil yang ada ini, conference telah memerintahkan supaya menerima 4 Injil saja. The rest of the Injil mesti dihapuskan, dibakar. Dan tak lama dahulu baru ditemui Injil Barnabas. Injil Barnabas, tapi kita tak boleh nak baca pun sebab dia tulis dalam bahasa Hebrew. Ditemui di Turki.
Kemudian Injil yang ditemui di Mesir. Ada beberapa Injil yang tidak masih disimpan, tak binasakan. Tetapi yang diterima hanya 4 Injil saja yang dianggap sebagai Injil yang accurate. The rest of the Injil, untuk makluman tuan-tuan, orang Kristian menyebutkan the number of Christian being killed by the Christian are more than the number of Christian being killed by the Muslim during crusade. Bilangan orang Kristian yang mati di tangan orang Kristian dalam polemik akidah, tauhid dan trinity ini lebih ramai berbanding dengan orang Kristian yang terbunuh di tangan umat Islam dalam peperangan salib. Ramai orang Kristian yang mati dibunuh sebab memperjuangkan akidah tauhid. Sampai sekarang akidah tauhid masih ada lagi. Di Malaysia ni ada juga gereja yang percaya pada akidah tauhid. Dan di antara kelompok yang terkenal di dunia ialah kelompok Unitarian, kelompok Mormon, kelompok Amish. Ini di antara kelompok tauhid. Yang paling terkenal ialah Mormon. Saya ada seorang kawan daripada mereka yang Christian Mormon pernah datang rumah saya tu. Saya tak tahu yang dia Mormon, saya tahu dia Christian. So, saya hidangkan kopi. Dia kata, I'm sorry brother, I don't drink coffee. We don't drink alcohol, we don't drink coffee, we don't eat pig. Kita tak makan, we don't eat pork. Sebab dalam Bible ada disebutkan, nanti insyaAllah kita akan lihat. So, 70 Injil ini, yang lain disuruh dibakar, yang diterima hanya 4. Barang siapa yang memegang ataupun memiliki Injil selain 4 ini, hukumnya bakar sampai mati. Dan ramai di kalangan mereka yang dibakar sampai mati. Jawab soalan. Ada soalan lain? So, poin yang sebutkan, bila tuan-tuan belajar bab Tauhid, Taurat, Injil dan Zabur, ini dia Taurat, dan ini Injil, Zabur ada kat sini. Dan ada kitab-kitab yang lain. Contohnya kat sini, kitab Nabi Zakaria, kitab Nabi Hagai, kitab Nabi Al-Ziki, kitab Nabi Lut, ada dalam Nabi Im. Okey? Okey. Baik. Saya masuk poin berikutnya. 6.